Okey kan kawan, ada tak yang suka nak tanam kobis? Okey, ni kobis ni juga boleh dijadikan hiasan taman kan kawan. InsyaAllah untuk video seterusnya Cik Ta akan berkongsilah bagaimana cara Cik Ta tanam kobis. Okey kan kawan, bagi kawan yang pernah ikut video Cik Ta sebelum ni, Cik Ta pernah bagi tahu kawan, Cik Ta nak kongsi dengan kawan-kawan semua bagaimana cara Cik Ta semai biji benih kobis dan bagaimana cara Cik Ta nak hias kobis dekat halaman rumah Cik Ta. Kawan-kawan kena ikut video Cik Ta kawan sebabnya dengan menanam kobis ni kita boleh buat duit. Bagaimana caranya? Kawan-kawan kena follow Cik Ta. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cik Ta Milagro. Okey, bagi kawan yang pertama kali jumpa dengan channel Cik Ta ucapkan selamat datang. Dan bagi kawan yang dah subscribe channel Cik Ta ucapkan ribuan terima kasih kawan. Dan Cik Ta juga nak ucapkan kepada semua umat Islam, selamat berpuasa. Okey kawan, Cik Ta nak minta maaf kawan kalau dalam video ni suara Cik Ta serak-serak basah. Sebenarnya kawan masa bulan puasa ni dah seminggu kawan. Cik Ta kena sakit tekak. Ya Allah, suara pun dah hilang kawan. Jadi kalau kawan-kawan dengar suara Cik Ta serak-serak basah, Cik Ta minta maaf. Harap-harap kawan video ni berjalan dengan lancar. Okey kawan, jom Cik Ta tunjukkan cara Cik Ta semai biji benih kobis. Okey kawan, untuk semai biji benih kobis, Cik Ta biasanya akan guna kokopit ataupun sabut kelapa hancur. Yang ni kawan yang halus dan Cik Ta rendam dia dengan air. Tujuannya kawan, kalau sabut kelapa ni kita perlu perah untuk buang air dia kawan. Sebab air dia ni masam, bila kita semai biji benih kawan, biasanya susah untuk biji benih hidup. Jadi biasanya Cik Ta akan rendam dulu dan Cik Ta akan perah dan seterusnya Cik Ta akan buang air kokopit ataupun air sabut kelapa yang Cik Ta gunakan. Okey kawan, ni adalah sabut kelapa yang Cik Ta dah perah tadi. Sabut kelapa ni kawan dia masih lembab sebab Cik Ta perah tu, Cik Ta tak buang air dia habis sebab Cik Ta nak bagi sabut kelapa ni dia lembab sedikit. Okey, seterusnya kawan sediakan tray semaian ataupun tapak semaian dan biasanya kokopit ataupun sabut kelapa hancur ni Cik Ta akan letak dia di bahagian bawah sekali kawan. Tujuannya nanti bila anak pokok dah hidup, kita ambil anak pokok tu kawan dan nanti dia memudahkanlah, dia akan keluar seketul, tanah dia tak berderai. Nanti Cik Ta akan tunjukkan pada kawan-kawan. Jadi yang ni Cik Ta nak siapkan dulu, Cik Ta nak letak semua sabut kelapa, nanti kita tengok proses seterusnya. Okey kawan, selain Cik Ta guna sabut kelapa, Cik Ta juga guna tanah sebabnya kawan, kalau kita setakat gunakan sabut kelapa yang hancur tu kawan, dia tak ada nutrisi. Jadi nanti bila anak pokok kita dah besar sedikit, dia tak ada bekalan makanan kawan. Jadi kita kena guna tanah, dan tanah ni kawan, Cik Ta nak bagi dia lembab. Cik Ta akan campur sedikit dengan kokopit ataupun sabut kelapa yang Cik Ta dah buang air tadi. Okey kawan, yang ni tanah yang Cik Ta dah campur dengan sabut kelapa dan dia dah sebati kawan. Nanti tanah ni kawan, Cik Ta akan letak di bahagian atas. Tadi kan kita dah letak sabut kelapa dan lepas tu kita akan letak tanah. Untuk proses seterusnya, Cik Ta akan letak tanah ni tadi kawan dekat atas sabut kelapa. Tapi kawan, masa Cik Ta letak ni, Cik Ta tak letak tanah ni banyak. Cik Ta letak sedikit je kawan sebab nanti kita letak biji benih dan kita akan letak sedikit lagi kokopit ataupun sabut kelapa di bahagian atas. Okey, untuk proses seterusnya kawan siram ataupun kawan spray untuk melembabkan tanah sebabnya nanti kita nak semai biji benih. Okey kawan, ni adalah biji benih kobis yang Cik Ta gunakan. Biasanya Cik Ta suka guna apa-apa je kawan jenama. Yang penting kawan biji benih kita tu berkualiti tinggi. Bila dia berkualiti tinggi kawan, bila kita semai,
kadar pertumbuhan tu dia agak banyak. Kalau kita beli biji benih yang murah kawan-kawan, mungkin ada tumbuh, tapi dia mungkin tumbuh kita semai 10 mungkin akan tumbuh 4 ataupun 5. Tapi kalau kita beli biji benih yang berkualiti tinggi kawan-kawan, insya-Allah waktu kawan-kawan semai dia akan tumbuh merata. Okey, untuk proses seterusnya kawan-kawan tabur sedikit kokopit ataupun sabut kelapa di bahagian atas. Tapi untuk yang ni kawan-kawan letak kokopit tu sedikit je kawan-kawan. Sebab kita tak nak letak banyak. Kalau kita letak banyak nanti menyusahkan biji benih tu untuk dia bercambar. Okey, untuk proses seterusnya kawan-kawan spray sekali lagi nak bagi medium tanaman kita ni basah kawan-kawan. Bila dia basah, okey dia membantulah pertumbuhan tu menjadi lebih cepat. Okey, untuk proses yang last sekali kawan-kawan, cikgu akan tutup untuk memudahkan biji benih ni dia akan tumbuh dengan cepat. Okey kawan-kawan, ni adalah anak pokok kobis yang agak besar. Okey, yang kalau biasanya cikgu kalau dah besar-besar macam ni baru cikgu pindah. Tapi cikgu tak pindah terus dekat bekas yang besar. Cikgu akan pindah dekat bekas yang kecil. Cuma kat sini cikgu nak tunjuk pada kawan-kawan kenapa tadi cikgu letak kokopit. Kawan-kawan boleh nampak kan kawan, bila kita letak kokopit, kita angkat dia, dia senang. Jadi tanah tu tak berderai. Jadi akar tu kawan-kawan bila kita nak pindah, akar tu tak ada masalah. Jadi dia memudahkanlah nanti pokok ni nak membesar. Tapi kalau kawan-kawan tarik dan akar tu ataupun tanah tu pecah, jadi dia mengganggu kawan-kawan pertumbuhan akar yang lain. Jadi kawan-kawan, cikgu nak tunjuk proses seterusnya. Anak-anak kobis tadi, cikgu akan tanam dalam polybag dan juga cikgu akan tanam dalam bekas-bekas yang cikgu ada kawan-kawan. Sebabnya rumah cikgu ni tak besar kawan-kawan dia punya kawasan. Jadi cikgu guna je bekas yang mana yang ada untuk sementara. Nanti bila pokok kobis ni dah besar sedikit, cikgu baru pindah dia dekat pasu ataupun dalam polybag yang besar. Yang ni kawan-kawan, sebabnya cikgu tanam di dalam ni, cikgu nak gantung dia dekat tepi dinding. Jadi dia tak makan space dekat bahagian bawah. Itu cara cikgu kawan-kawan, sebab kawasan kita tak luas. Jadi kita kena pandai-pandai adjust kawan-kawan. InsyaAllah nanti bila pokok ni dah besar kita akan pindahkan. Okey, untuk proses seterusnya kita letak baja. Kalau cikgu akan letak baja organik. Tapi terpulang pada kawan-kawan, kenapa cikgu suka pakai baja organik kawan-kawan? Sebab bagi cikgu, baja organik ni dia sangat baguslah. Bila cuaca panas pun kawan-kawan, pokok kita tak stres. Okey, yang ni pokok kobis cikgu dah besar sedikit dan cikgu akan pindahkan dekat pasu ataupun dekat polybag yang lebih besar. Okey, yang ni pula kobis cikgu yang dah besar sedikit. Cuma tadi cikgu tak tunjuk kawan-kawan video, cikgu pindahkan anak pokok ke polybag yang besar ataupun ke dalam pasu yang besar. Sebabnya kawan-kawan cikgu tak nak video cikgu terlalu panjang. Cuma dekat sini cikgu nak tunjuk pada kawan-kawan tanam kobis ni mesti ada juga serangan ulat ataupun serangga kawan-kawan. Biasanya kalau dia serang dekat bahagian tengah tu kawan-kawan, kobis kita ni dah tak boleh jadi kobis. Apa yang patut kita buat, kita kepak je kawan-kawan. Nanti kita boleh makan baby kailan. Okey kawan-kawan, daun kering kena buang untuk bagi kobis ni membesar dengan sihat. Dan kalau kawan-kawan siram pokok kobis, katalah ada air yang bertakung dekat daun kobis tu, kawan-kawan kena buang. Kalau tak nanti pokok kobis kita akan busuk. Dan untuk kawan-kawan dapatkan kobis yang besar, letak je pokok kobis kita ni dekat kawasan yang panas. Pastikan kawan-kawan air cukup. Okey kawan-kawan, sedikit perkongsian. Ni video ni masa cikgu buat, masa tu ada CEO Baja Milagro iaitu Cik Aisyah, dia datang rumah cikgu. Dan kobis di bahagian depan ni kawan-kawan, alhamdulillah dah semua terjual. Jadi bolehlah cikgu dapat duit raya sedikit. Alhamdulillah. Pakai baju organik, dia tak stres. Maksud tak stres ni kawan-kawan boleh dapat lihat dekat sini, pokok ni dia masih segar. Okey, kalau stres kawan-kawan tengah-tengah hari ni, bukan pokok kita pun stres kawan-kawan. Duduk je tengah hari kan, pokok mesti layu. Tapi sebab kita pakai
baju organik, dia tu orang kata semula jadi. Okey, Alhamdulillah kawan-kawan, cikgu dah selesai untuk buat video kali ni. Semoga video ni memberilah manfaat pada kawan-kawan semua. Jom kawan-kawan kita tanam pokok kopi dekat rumah. Selain kita boleh cantikkan halaman rumah kita, kita juga boleh menjana pendapatan kawan-kawan dengan cara kita menjual pokok kobis kita.